Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang para jemaah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kelebihan yang Allah taala berikan kepada kita, dengan pemilihan yang Allah taala berikan kepada kita, dapat kita bersama-sama pada hari ini berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak, iaitu Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang memiliki di dalamnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, serta di dalamnya memiliki kelebihan demi kelebihan. Sama ada kita sedar atau tidak, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita pada hari ini untuk berada pada bulan Ramadan. Ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk berada dalam situasi suasana penuh keberkatan dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada hari ini kita mengambil ruang yang ada ini untuk sama-sama berkongsi tentang Al-Quran yang menjadi mukjizat sepanjang zaman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, yang mana ianya menjadi petunjuk kepada manusia, penerangan, penjelasan sebagai jalan hidup manusia yang sempurna. Oleh yang demikian, mengambil ruang kita menghayati Ramadan sebagai bulan Al-Quran, marilah sama-sama kita menghayati apa yang disebut sebagai Ummul Quran ataupun ibu segala Al-Quran. Yang dimaksudkan di situ ialah surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, iaitu surah yang mana disebutkan oleh para ulama diturunkan dua kali. Pertama diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, dan seterusnya juga diturunkan sekali lagi selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan ianya dikenali mengikut pandangan ahli tafsir sebagai surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Oleh yang demikian, dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, di mana setiap hari kita membaca, sewajibnya kita membaca pada setiap rakaat sembahyang satu kali. Ini bermaksud sekurang-kurangnya kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari semalam. Nabi SAW berkata, "Man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab", sesiapa yang tidak membaca ataupun tidak memperdengarkan bacaan Al-Fatihah di dalam sembahyang, maka la salata fi, tidak ada sembahyang baginya. Oleh yang demikian, sembahyang itu, kesahan sembahyang itu bergantung kepada pembacaan surah Al-Fatihah. Jadi saya mengambil ruang di sini untuk sama-sama kita merenungi atau sama-sama kita tadabbur apa yang selalu kita baca, yang selalu kita ungkapkan dalam surah atau dalam sembahyang kita. Dalam ayat yang pertama surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Ianya membawa maksud, bi itu bermaksud dengan, Bismillah iaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi iaitu dengan nama Allah, yang Allah itu bersifat dengan sifat Ar-Rahman iaitu Maha Pemurah, dan Ar-Rahim yang Maha Kasih Sayang. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya dalam ayat ini dengan dua sifat yang utama. Yang pertama Ar-Rahman dan yang keduanya Ar-Rahim. Ar-Rahman bermaksud ianya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang pemurah, yang Maha Pemurah. Pemurah ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala pemurah kepada semua hamba-hambanya, kepada semua makhluk-makhluknya, sama ada ianya adalah makhluk yang taat kepada Allah ataupun yang keduanya makhluk yang tidak taat kepada Allah. Manakala Ar-Rahim bermaksud kasih sayang Allah, ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha kasih sayang. Ini bermaksud bahawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
tidak diperolehi oleh semua makhluknya. Oleh demikian, apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ianya bermaksud kita melakukan sesuatu dengan kasih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dan juga dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Oleh demikian, disebutkan oleh Nabi SAW, apabila kita nak memulakan sesuatu amalan, maka hendaklah kita membaca Bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu abtar. Kata Nabi SAW, setiap amalan yang dilakukan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu terpotong atau terputus rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sedang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengamal, membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan melazimi ungkapan bismillah, bismillah, bismillah dalam apa jua yang kita lakukan. Kalau kita hendak membaca, maka membacalah dengan bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Kalaupun kita ingin makan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita ingin mengendarangi atau memulakan perjalanan, maka mulalah perjalanan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kita nak mengulang kaji pelajaran juga, maka semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memulakan perbuatan itu dengan nama Allah yang bersifat dengan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran telah kita baca, Al-Quran kita telah fahami, maka tujuan kita dan matlamat kita seterusnya ialah mengamalkan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian pada ruangan Ramadan yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita mengamalkan Al-Quran atau kita melaksanakan perintah Al-Quran dengan kita mengungkapkan kalimah yang mulia Bismillahirrahmanirrahim di mana-mana permulaan kehidupan kita. Apa jua yang kita lakukan, apa jua yang kita usahakan, apa jua yang kita doakan, apa jua yang kita ungkapkan, maka kita ungkapkan dengan dimulai dengan kalimah yang maha mulia, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang diberikan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut sebagai amalan yang diberikan ganjaran pahala di dunia dan diberikan ganjaran pahala di akhirat kelak nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.